السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebelum kita membaca hadis pada malam ini, wajar untuk kita bersama-sama yang hadir pada malam ini tidak melupakan bahawa segala yang kita miliki dan kita perolehi bermula daripada awal pagi tadi hinggalah ke detik, saat dan waktu ini tidak lain merupakan rezeki dan kurniaan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah mengekalkan dan menambah apa yang telah diberikan kepada kita di dalam kehidupan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah. Kita semua maklum, ma'ruf, kenal dengan Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bincangkan pada malam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, akhrajahu al-Bukhari, juga oleh Imam Muslim, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Idza istayqadha ahadukum min naumihi. Kita masih lagi di dalam bab berhubung dengan larangan-larangan di dalam agama. Tajuk kita di masjid ini berhubung dengan perkara-perkara yang dilarang. Al-mawsu'ah al-manahiyu asy-syar'iyyah. Mawsu'ah ensiklopedia, larangan-larangan dari sudut syarak. Kita dah bincang banyak larangan di dalam kuliah kita pada masjid ini, di masjid ini. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi." Apabila salah seorang daripada kamu istayqadha, yastayqidhu, bangkit, bangun daripada tidurnya, naumihi, daripada tidurnya. Apabila kita bangkit atau bangun daripada tidur, fala, maka jangan, di situ ada larangan. Sebab itu kita pilih hadis ni. Sebab itu kita baca hadis ni, kerana hadis ni berhubung dengan larangan. Fala yaghmis yadahu, maka janganlah ia mencelup atau memasukkan
mencelup atau memasukkan yadahu. Sebab itu kita kata la di situ la nahiyah, kerana selepas itu fi'ilnya majzum. Maka janganlah ia mencelup atau memasukkan tangannya yadahu fil ina, di dalam bekas air. Bila kita bangkit daripada tidur, kita masuk dalam tandas, jangan celup, jangan masukkan tangan kita terus ke dalam bekas air. Apa dia bekas air? Di rumah tuan-tuan tong air, apa lagi? Kok air, lagi timba, lagi kolah dan sebagainya lah. Maksudnya bila kita bangkit tidur, jangan pergi celup dalam tu. Fala yaghmis yadahu fil ina, tak boleh, Nabi larang. Hatta, sehinggalah yaghsilaha, dia membasuhnya, salasan, 3 kali. Basuh apa? Tangan dia tu lah. Dia tak boleh celup sehinggalah dia membasuh tangannya salasan, 3 kali. Sebab fa innahu la yadri, maka sesungguhnya dia tidak mengetahui. La yadri, Nabi kata sebab kenapa kamu tak boleh celup terus tangan dalam bekas air tu bila kamu bangkit daripada tidur, sehinggalah kamu basuh tangan tu dulu, kerana sesungguhnya kamu tidak mengetahui aina batat yaduhu, kerana tidak diketahui di manakah tangan tersebut tidur. Fa innahu la yadri aina batat. Batat ni artinya bermalam. Bata yabitu, kan, bermalam. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kita sebut bermabit, kan, istilah yang digunakan bermabit di orang-orang yang menunaikan fardu haji. Mereka disuruh untuk bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, kan. Yang tak bermalam ni di Arafah. Arafah tak tidur. Kita hanya tidur di Mina dan kita tidur di Muzdalifah, kan. Selesai sahaja kita wukuf, bermula daripada hari tarwiyah, 8 hari bulan. 8 hari bulan kita bergerak pergi ke Mina, tidur bermalam di Mina, bermabit di Mina, tidur di Mina. Kita tidur 8 hari bulan, kita tidur di Mina. Selepas itu pada pagi 9 Zulhijjah kita bertolak ke padang Arafah untuk wukuf, yang mana wukuf itu bermula selepas daripada gelincir matahari. Bila gelincir matahari, masuknya waktu zuhur, bermulalah wukuf. Kita duduk di padang Arafah daripada zuhur sampailah terbenamnya matahari. Kemudian kita bertolak pergi ke Muzdalifah dan kita bermabit sekali lagi di situ. Esoknya barulah kita pergi ke Mina, kan. Itu apa kata, perjalanan mengerjakan haji. Jadi Nabi kata oleh kerana kamu tidak mengetahui di mana tangan kamu berada, di mana tangan kamu tidur, di mana kamu meletakkan tangan kamu, di mana ia merayap ketika kamu tidur, maka
janganlah kamu mencelup tangan tersebut ke dalam bekas air. Hadis ni pendek, tetapi kalau kita nak ulas, kita nak keluarkan fawaid, istinbat, hukum daripadanya, banyak. InsyaAllah kita akan cuba ambil beberapa perkara yang saya rasa berhubung kait dengan tajuk kita, iaitu larangan mencelup tangan ke dalam bekas air apabila seseorang bangun daripada tidur. Panjanglah sikit tajuk dia. Tajuk apa malam ni? Tajuknya tak boleh celup tangan bila mangkit tidur. Kan? Manalah tahu tuan-tuan nak balik mengajak anak isteri, kan? Nak balik cerita dekat kawan-kawan, ataupun saat lagi jumpa kawan-kawan, dia kata ceramah apa malam ni? Dia kuliah. Siapa kuliah? Sebutlah nama penceramah. Tajuk apa? Aku pun tak tahu. Lagi kalut. Sejam ceramah tak ketahuan tajuk. Kan? Ya tak apalah, tajuk tak tahu tak apalah, tapi dia cerita apa? Dia cerita kalau mangkit tidur tak boleh celup tangan dalam air. Boleh cerita yang tu pun kira okey lah. Baik. Hadis ini tuan-tuan, pertama tentulah kita akan sebut bahawa Nabi larang kita celup tangan ke dalam bekas air. Sebab itu hadis ini dibaca di sini, kerana dia berhubung dengan larangan. Seperti mana dalam kuliah-kuliah yang lepas, apabila kita sebut kata Nabi larang, maka akan timbul soalan, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, adakah dia membawa maksud larangan yang berbentuk haram? Sebab benda yang Nabi larang boleh jadi haram dan boleh jadi apa dia? Kalau Nabi larang, boleh jadi larangan itu berbentuk haram, dan boleh jadi juga perkara yang dilarang itu tidak sampai ke tahap haram, hanya sekadar makruh. Apa beza dia? Beza besar. Kalau kita kata larangan itu haram, bangkit pi celup, berdosa. Siapa-siapa yang pegang kata larangan itu bermaksud haram, kalau dia pi celup, dia berdosa. Tetapi sesiapa yang pegang kata larangan itu tidak sampai kepada peringkat haram, maka jatuh kepada makruh. Apabila kita kata larangan itu bersifat makruh, kalau pi celup juga tak berdosa. Beza. Maka sebab itu tuan-tuan, apabila kita kata Nabi larang, Allah larang, hendaklah kita mengetahui tahap larangan itu, adakah ia sampai kepada haram ataupun adakah ia sampai hanya pada kadar makruh. Boleh? Ini juga macam tuan-tuan belajar hari itu. Larangan mencabut bulu, memotong bulu, menggunting rambut, memotong kuku, Nabi larang. Sesiapa yang ingin melakukan korban apabila masuk 1 Zulhijjah, janganlah dia mencabut bulu, memotong rambut, menggunting rambut dan apa-apa bulu di badan dia, dan jangan dia kerat kuku. Nabi larang. Tetapi larangan itu adakah haram? Maksudnya kalau siapa yang kerat juga berdosa, ataupun hanya makruh yang boleh menjejaskan dan merosakkan kesempurnaan tetapi tidak sehingga membawa kepada haram. Itu penting kita nak kena bezakan larangan tu larangan haram ke atau larangan makruh.
Boleh? Okey tuan-tuan. Baik. Tadi ada satu video saya tengok di Facebook, tapi saya tak nak ulas lagi lah, sebab saya pun tak tengok penuh dan saya pun tak mendapat maklumat secara lengkap. Video ada sekumpulan individu yang menyediakan perkhidmatan menyembelih kambing. Mereka ni ialah perniagaan yang berhubung dengan kambing. Maksudnya nak cari kambing golek ke apa ke ni, boleh cari depa lah. Perkhidmatan mereka yang buat untuk satu upacara perayaan menyambut hari jadi berhala atau tokong masyarakat Buddha, yang mana diraikan hari ulang tahun kelahiran berhala tersebut, tokong tersebut. Saya difahamkan bahawa ni, saya nak sebut secara umum, kaedah umum. Bukan, saya tak rojok kepada situasi itu kerana saya tidak mendapat maklumat yang jelas dan saya pun tak tahu latar bagaimana. Mungkin kita perlu mendapatkan maklumat yang jelas. Cuma saya nak sebut umumnya begini. Tuan-tuan hadirin mukminin, orang Islam dilarang menyembelih sesuatu binatang untuk dipersembahkan sembelihan tersebut kepada selain Allah. Dan ini bukan tajuk kecil, ini bukan isu kecil, ini isu besar. Kerana sembelihan termasuk di dalam ibadah. Apa dalilnya? Kenapa kita katakan sembelihan ini tajuk besar? Sembelihan ini isu besar. Sembelihan ialah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan, yang tak boleh dilakukan selain kepada Allah. Apa dalilnya? Tuan-tuan semayang maghrib tadi baca doa iftitah tak? Baca tak? Cuba tuan-tuan baca balik. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wa ma fil ard hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Lepas tu inna salati wa nusuki. Sebab itu penting bila kita baca bacaan dalam semayang ni, kena faham. Kita ulang berapa kali, sebab itu tajuk ini tajuk berat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku hanyalah untuk Allah. Menyembelih sesuatu untuk tujuan. Tuan-tuan kena ingat, apabila sesuatu sembelihan dilakukan untuk tujuan, dipersembahkan kepada mana-mana perkara, benda, makhluk selain daripada Allah, ini ialah perbuatan syirik.
Di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Tuhan kata apa? Maka dirikanlah salat dan sembelihlah kerana Tuhanmu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut apa? La'anallah man zabaha li ghairillah. Tuhan melaknat orang yang menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Kita kata hang sembelih kambing ni untuk siapa? Untuk dipersembahkan kepada Datuk Kong. Sebab apa Datuk Kong tak boleh makan kambing lain daripada kambing yang disembelih? Siapa kenal Datuk Kong? Datuk Kong kenal Datuk Kong? Tak kenal Datuk Kong? King Kong kenal? Datuk Kong, menurut kepercayaan sebahagian pihak, Datuk Kong ialah seorang saleh, orang yang alim wara', khamak lah, orang di kalangan orang Melayu Islam. Datuk Kong tu orang Melayu Islam yang saleh. Jadi apabila dia mati, mereka membuat patung Datuk Kong lah. Sebab itu Datuk Kong ni siapa dia? Melayu Islam, Datuk Kong. Jadi bila nak jamu Datuk Kong, kena jamu apa? Kena jamu kambing lembu yang halal, kerana dia Muslim. Tuan-tuan faham mana ni? Ni bukan cerita kecil ni. Ni bukan cerita nak mengundi siapa 12 hari bulan ni. Ni cerita tentang menyembelih sesuatu untuk dipersembahkan, dan diambil kepala kambing tu, diambil bahagian-bahagian kambing yang disembelih tu, dan dipersembahkan kepada Datuk Kong. Ada satu hadis, walaupun hadis ni dipertikaikan di kalangan para ahlul hadis. Sebahagian ahlul hadis kata hadis ni dhaif. Bisa dengar tak? Masuk neraka kerana seekor apa? Masuk neraka kerana seekor lalat. Kita bisa dengar? Seorang lelaki, dia lalu di satu tempat, dia terhalang. Orang tak bagi dia lalu lah, riwayat tu kata. Kalau nak lalu, hendaklah engkau menyembelih dan mengorbankan sesuatu untuk dipersembahkan kepada berhala ni. Ni saya cerita ni bukan merujuk kepada kes tu. Saya bukan cerita tentang individu-individu tu. Saya sebut ini umum tentang kaedah menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Sebab itu fatwa Melaka, saya seingat saya, menyatakan bahawa upacara di Pulau Besar Melaka itu suatu kesalahan, kerana mereka menyembelih haiwan yang dibawa ke Pulau Besar Melaka itu untuk dipersembahkan kepada kubur. Kan? Mereka bawa kambing daripada tanah besar, naik bot pergi sembelih kambing tu di Pulau Besar Melaka, kerana di sana ada kubur-kubur yang dikatakan keramat. Orang Hindu pi, orang Buddha pi, dan telah difatwakan sebagai sesat dan bercanggah dengan akidah kerana membuat sesuatu upacara yang syirik. Sebab itu kita kata soal menyembelih haiwan ni jangan main-main, tuan-tuan. Sebab itu bila kita nak sembelih, kita kena sebut bismillah, Allahu Akbar. Artinya kita mempersembahkan haiwan ini untuk Allah, kerana Allah. Sembelihan kita ini untuk Allah. Inna salati wa nusuki. Sebab itu hati-hati, tuan-tuan. Sebab itu orang Islam dia tak boleh terlibat dengan apa-apa upacara keagamaan bukan Islam. Kerana lakum dinukum
waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kalau mereka nak sembelih, mereka sembelih. Kalau mereka nak buat, kita tak kacau. Itu kepercayaan mereka, itu ajaran mereka, itu adalah agama mereka, silakan. Tetapi kita sebagai seorang Muslim tidak boleh terlibat dan tidak boleh terjerumus ke dalam apa-apa upacara keagamaan. Tak boleh tolong menolong dalam hal itu. Saya sebut ini secara umum, nak menunjukkan bahawa bila tuan-tuan, contohlah tuan-tuan kan, orang suruh sembelih ayam. Tanya dia, sembelih untuk apa ni? Dia kata, hang tolong sembelih sat kat aku ayam 2 ekor. Anak aku lega demam, jadi aku nak sembelih bagi dekat kubur almarhum apa khamak ni. Kita kata hang pergi cari ayam lain, hang pergi cari kedai lain, aku tak sembelih untuk kubur-kubur ni. Kita kena bagi clear isu ni. Kan? Ataupun dia beli, dia nak buat apa terpulang, tapi kalau kita pergi tolong sembelih bagi dekat dia, yang tu tak boleh. Baik, ini saya nak sebut secara umum kaedah sembelihan untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tujuan apa? Dipersembahkan, tak kiralah kepada kubur ke, kepada pokok ke, kepada apa ke, tak boleh. Menyembelih hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Okey. Baik. So larangan menyembelih tadi, larangan apa? Haram ke makruh? Haram ke makruh? Haram. Berdosa besar dan boleh jatuh ke dalam perbuatan syirik. Hati-hati tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung. Jadi Nabi kata tak boleh di sini tuan-tuan. Para fuqaha berbeza pendapat kepada 2 pandangan. Sekurang-kurangnya ada 2 pendapat. Seperti mana yang disebut di dalam syarahan kepada hadis ni, kalau kita tengok ada 2 pendapat secara umumnya. Pandangan yang pertama ialah larangan tersebut larangan yang berbentuk haram. Ini ialah pandangan yang dipegang oleh mazhab Hambali. Hambali pegang apa? Haram celup, sebab Nabi larang. Siapa yang pi celup berdosa. Itu di sisi mazhab Hambali. Jumhur ulama di kalangan mazhab selain daripada Hambali, jumhur artinya selain daripada Hambali lah, Syafi'i, Maliki, Hanafi, mereka berpegang kepada pandangan yang kata larangan Nabi fala yaghmis yadahu, tak boleh dia celup itu, larangan itu berbentuk makruh. Jumhur kata apa? Majoriti mazhab selain Hambali makruh. Maknanya kalau dia celup juga tak ada masalah, tak berdosa, cuma dibencilah perbuatan tu, tak elok, tak bagus. Kerana saat lagi kita akan bagi alasan. Okey, tak apa, kita bagi alasan terus, sebab dia banyak benda khilaf tajuk ni banyak khilaf. Yang kata wajib apa dia ni, tak boleh, haram celuk ni, kerana dia kata Nabi larang dan larangan asalnya wajib. Okey, saya tanya tuan-tuan, asal bila Nabi suruh wajib ke sunat? Asal kepada suruhan. Lepas tu benda-benda macam ni tuan-tuan kena ingat. Asal bila dia suruh wajib. Kita hanya boleh kata sunat kalau ada bukti-bukti lain, qarinah. Benda-benda macam ni tuan-tuan kena ingat. Tuan-tuan tak payah tulis, sebab tuan-tuan semua ialah al-hafidh. Yang ni di kalangan hufaz, yang macam Imam Syafi'i jugalah. Tuan-tuan semua ni di kalangan Imam Syafi'i, iaitu dia dengar terus lekat. Kan? Tuan-tuan banyak baca tak cerita Imam Syafi'i tak boleh beli pen tu? Kan? Dia duduk cap tulis.
tak tulis. Dia buat macam tulis tapi sebenarnya dia tak tulis. Dia ingat, pak masuk, pak masuk, pak masuk. Kan? Jadi asal kepada suruhan ialah bila Nabi suruh asalnya wajib. Macam itulah juga asal kepada larangan ialah haram. Okey. Baik. Tapi jumhur yang kata larangan ni bukan wajib, bukan haram. Larangan ni bukan haram, dia hanya benda ni kita tak boleh ni, dia hanya makruh. Makruh, dia tak haram. Sebab apa? Okey. Dia kata macam ni. Nabi SAW telah habaq bahawa sebab tak boleh celuk tu kerana apa? Pasal apa tak boleh celuk? Pasal tangan tak tahu pergi duduk tang mana. Jadi tangan tu besar kemungkinan tercemar. Ni tuan-tuan dengar elok-elok. Macam mana dia boleh pergi jadi tercemar? Macam mana tangan tu boleh jadi kotor? Dengar. Di negara-negara Arab, ni fuqaha sebut ni. Di negara-negara Arab ayak tak ada. Jadi bila tak ada ayak, macam mana basuh berak? Istinja guna ayak. Istilah satu lagi, istinja tu betul. Istinja ialah menyucikan najis guna air. Di negara-negara Arab ayak tak ada. Sudah pergi ke negara-negara seperti Jordan. Jordan tak ada ayak. Ayak dicatu. Seminggu sekali, 2 minggu sekali baru ada ayak. Jadi di negara-negara Arab, di negara-negara padang pasir yang panas ni, yang tak ada ayak ni, mereka basuh berak guna ketui batu. Yang dipanggil istilahnya istijmar. Tuan-tuan ingat ni istilah ni. Ini yang ni tuan-tuan, kita tak payah terang lah panjang-panjang pasal tajuk ni. Tajuk tahun 1, kita dah tingkatan 1. Tuan-tuan sekarang ni dah form 1, bukan standard 1. So tajuk-tajuk standard 1 ni kita skip lah. Tidak jenuh cikgu mengajar tingkatan 1. Okey, X kali Y jadi apa? 2 tambah 2 apa tak cikgu? Weh, aku nak ajak XY dah. Hang duk 2 tambah 2 lagi. Jadi hak asas tu kena kukuh lah. Hak asas tu kena kemah. Pasal kita dah ni dah, kita dah peringkat tinggi dah ni, nak ijtihad ni, nak buat keluar fatwa ni, kita punya peringkat ni nak buat keluar fatwa. Okey. So dia istijmar, basuh guna ketui batu. Bila kita gelah guna ketui batu, kan tuan-tuan pun faham lah macam mana tu, ni yang tuan-tuan duk kata Cina gelah pakai tisu, Cina gelah pakai tisu tu, sebenarnya Islam pun ada bab tu, istijmar, bab guna ketui batu. Sebab itu di sisi mazhab al-Imam Syafi'i boleh guna air untuk basuh berak atau boleh guna batu untuk basuh berak. Yang paling afdal menggabungkan di antara air dan batu. Tapi sekarang ni tuan-tuan tak payahlah guna batu, tersumbatlah jamban tu. Jenuhlah IWK kata, awaklah yang rumah haji ni duk kira tersumbat. Dia beristinja guna batu. Sekarang ni kita tak guna batu. Tuan-tuan boleh mengaplikasi kaedah istijmar dengan tuan-tuan menggunakan tisu. Kan sekarang ni susah ayak mahal ke, ayak tak ada ke apa ke. Di negeri-negeri yang tak ada air, kita kena cadangkan. Di negeri-negeri yang tak ada ayak ni, guna tisu. Orang Islam pun guna tisu. Banyak di negara-negara Arab, ada sebahagiannya di Turki yang menggunakan kaedah dry toilet. Toilet mereka kering. Semua kelas pakai tisu. Dalam Islam ada tak lap pakai tisu ni? Ada. Tak berlengah mengkelan gelui geleman melugai aku Dia bukan masalah geli geleman, dia bukan masalah melugai, dia bukan masalah berlengah, dia masalah hukum. Hukum kata boleh. Tuan-tuan pi di negara-negara Europe, pi di Singapura sudahlah, pi di Singapura. Di Singapura mana ada
apa ni, pasal itu bila World Cup buat di Qatar, orang-orang putih barat depa puji Qatar. Depa terkejut, depa seronok. Depa kata bagus Muslim ni, bersih. Pasal apa? Pasal kita basuh guna air. Depa first time tengok bilik air ada pipe, tak ada tisu kan. Depa syok basuh kan. Tuan-tuan faham tak? Okey, baik. Pasal itu ada seorang sahabat saya, dia, kita ni bukanlah makan kedai Cina ni, tapi setengah-setengah kedai Chinese ni macam ayam dia tak ada masalah halal haram lah kan. Tuan-tuan bisa pergi makan nasi padang kan. Nasi padang ni kebanyakan di kedai Cina. Nasi tu Melayu lah, tapi ayam tu Cina buat. Saya ingat ayam ni tak ada isu kot. TOI nak haram kot mana, ayam lengkong nak haram kot mana kan. Tapi sahabat saya kata, aku tak boleh makan, aku mengkelan, aku duduk teringat macam-macam. Hang teringat macam-macam tu hak hang kan. Aku tak teringat lagu mana, aku teringat kata siapa nak bayar lah. Tapi tak apalah. So apabila melalui pergi ke lain, apabila orang-orang Arab basuh berak guna ketui batu, apa yang berlaku? Tentulah kesan najis tu akan ada. Tuan-tuan faham tak? Akan ada. Ni saya bukan cerita lok-lak ni, saya cerita hukum. Tolong dengar bagi elok-elok. Dan tolong bersihkan minda supaya berfikir dengan waras. Okey. Cuma bila kita cuci, bila kita kelah dengan batu, dia memang tak bersih. Not 100% clean and clear. Mesti ada bekas. Tetapi agama kata boleh dimaafkan untuk solat. Gelah. Pakai seluar, semayang. Walaupun mungkin duk melekit sikit, mungkin duk perasa lagi, dimaafkan. Faham tak tuan? Okey. Jadi apabila kita basuh berak guna ketui batu dan tak berapa nak bersih elok, malam kita lena, tangan kita ni tak tahulah dia pi garu tang mana, dia pi tok tang mana. Tuan-tuan faham ke tak? Faham ke tak? Sebab itu tak boleh celup. Ni ulama syarah ni kena faham macam mana depa punya perbincangan ni pak. So nampak tak? Jadi isunya tak boleh celup, kerana bila kita celup dia akan tercemar. Baik. Yang kata tak wajib tu, dia kata macam ni. Pasal apa dia kata tak wajib? Dengar ni hujah dia panjang sikit lah. Kita masuk rombak baru kita main. Kalau kita kata wajib basuh tangan, tuan-tuan kena dengar bagi elok ni, pasal pekoh ni dia rumit sikit, dia complicated sikit. Kalau awak kata wajib basuh tangan kerana tak tahu tangan kita kena, mungkin boleh kena bekas najis tu, boleh kena punggung tu, kena korek tanu ke korek tani ke, garu tanu ke garu tani ke, di atas sangkaan itu awak kata, di atas syok tau, bukan yakin. Tuan-tuan tidur, tangan buih ke tak? Tangan tuan-tuan buih ke tak? Tuan-tuan akan tanya balik ustaz, ni bagi ketahuan sikit ustaz, kita dah lena, mana nak tahu tangan kita buih ke tak? Betul. Tuan-tuan lena, tuan-tuan sedar tak tangan pergi mana? Mana sedar? Kan? Setengah orang dia boleh tidur keras tau. Dia adalah sahabat-sahabat kita, bila dia tidur dia qiyam. Kita yang duduk sebelah dia tu tidur tak boleh nak berapa nak cakap. Hang ni tidur bergelok. Dia memang dia akan bila tidur dia akan qiyam macam mati tu. Duduk lagi tu keras lagi. Kan? Sebab bila kita tidur kita dah apa? Dah tak sedar mana. Sebab itu jemaah haji bila depa tidur depa kena berhati-hati. Sebab mereka bukan pakai apa-apa tu kan, bahaya. Sebab itu saya pernah bermusafir dengan satu orang, bagi orang saleh lah. Apabila dia nak tidur, dia akan saling kain dengan seluar.
Tiap-tiap kali dia nak tidur, dia akan salin kain dengan seluar. Kerana dia kata ini lebih secure, lebih selamat, kan? Pasal aku pun tak tahu, aku tak yakin dengan diri aku. Kan? So bila kita tidur, kita tak tahu tangan kita, tapi semua tu syok. Boleh jadi tangan kita duduk sengak. Sebab kalau tangan melewak ni, selalunya hak yang tak tidur ni. Kan? Tak tidur. Tapi kadang-kadang bila kita tidur pun kita ada garu lah, kita tak tahu. Okey. Nanti dulu. Tuan-tuan dengar hak hujah kata tak wajib. Kalau di atas sebab itu kita wajib basuh tangan sebab kotor, maka tentulah wajib juga kita basuh baju, kerana baju kita tentu akan lebih tercemar dan kotor daripada tangan. Betul tak? Baju tuan-tuan tentu akan kena punggung, akan kena bahagian depan. Baju tu lagi mudah kotor daripada tangan. Pasal baju tu memang kena terus dengan badan. Tapi Nabi kata basuh tangan, Nabi tak kata basuh baju. Menunjukkan apa? Sunat saja. Pasal kalau disebabkan kotor, wajib basuh tangan, kena basuh tangan, baju lagi kena basuh. Tapi ada tak Nabi suruh basuh baju? Ada tak? Tak ada. Hendaklah kamu apabila bangkit daripada tidur, hendaklah kamu salin baju tu, dan hendaklah kamu basuh baju tu. Tak ada. Yang ada suruh basuh tangan. Jadi artinya ia bukanlah wajib, ia hanyalah sunat. Baik, kita jawab lagi. Okey. Asal tangan ni kotor ke bersih? Tuan-tuan sekali lagi nak tidur, tangan tuan-tuan kotor ke bersih? Asalnya bersih. Dia kata, saya ustaz asal kotor awak, saya memang tak basuh. Tu cerita dia lah. Tapi asalnya tangan kita bersih. Apabila asal tangan kita bersih, kita nak pi duk kata kotor, nak pi kata tercemar tangan kita yang kata wajib basuh tu, hendaklah juga dengan yakin. Sekarang ni yakinnya bersih. Apa yang syaknya? Yang syaknya tangan kita syak, tak boleh menandingi yakin. Maka sebab itu kita katakan dalam hal ini pandangan jumhur adalah lebih kuat, iaitu hukum membasuh tangan sebelum menceluk tangan, dan larangan tak boleh celuk itu hanyalah makruh, dan basuh tangan itu hanyalah sunat. Tapi kalau yang mazhab Hanbali tadi ni, yang dia kata haram celuk, maka basuh jatuh apa? Wajib. Bagus. Siapa yang kata haram celuk, maka wajib basuh. Siapa yang kata makruh celuk, sunat basuh. Boleh faham tak? Boleh. Kalau boleh faham, artinya tuan-tuan ada asas hukum lah. Janganlah tuan-tuan kata macam ni pula, makruh saja celuk ni, tapi wajib basuh. Macam mana pula? Kalau haram celuk, nak celuk juga kena basuh. Boleh celuk, haram. Aku nak celuk, hang kena basuh, wajib. Pasal bila hang basuh, baru boleh celuk. Tapi kalau kita kata boleh aku nak celuk, hang nak celuk pun boleh, makruh ya. Lepas tu aku nak basuh ke tak? Ikut hang lah. Yang tu sunat. Tapi kalau kita mangkit, kita pergi basuh, kita dapatlah pahala tuan-tuan. Bagusnya basuh ke tak? Basuh walaupun dia tak wajib, walaupun dia hanya makruh, basuh sebab saya ingat basuh tu lebih selamat kan? Okey. Lepas tu dia kata pula, ni ustaz nak duk celuk-celuk apa? Mana ada celuk-celuk dah rumah saya, jenis buka ayat terjun ke atas. Betul juga. Teruk ya saya terang malam ni. Sebab apa? Sebab dia tak celuk dia buka pek ayat kan? Cuma tuan-tuan, janganlah action sangat. Taulah perlih ni ayat memang banyak.
Ayak memang mudah kan. Pasal tu orang Perlis ni memang dia makmur dengan ayak. Ayak juga banyak Perlis ni membazir setengah. Dia ambil ayak semayang tu. Ayak semayang tuan-tuan tengok, ambil ayak semayang. Pipi kepala pek tu buka dah. Buka kepiah. Buka ayak buka dah. Kepiah buka, jam buka, baru nak sintin tangan. Okey dah putih semua, baru dia basuh. Ayak tu tengah kolah dah. Apalah salahnya hang londeh lu semua baru buka kepala pek tu. Masuk ah? Ha? Dah eh. Nampak? Ha? Lepas tu kita kata tutuplah dulu. Tak apa, ayak free. Ha? Ini bahaya. Ha? Okey. So saya nak ceritanya apa? Kebanyakan kita ni, terutama sekali di rumah-rumah kampung, masih lagi ada tung, kolah dan sebagainya, dan benda ni masih praktikal, relevan untuk dibahaskan. Boleh? Okey, baik. Sekarang tuan-tuan dah tahu dah sebab apa kita tak boleh celuk, kerana kemungkinan tangan kita kotor. Boleh? Okey. Tapi ada mazhab yang dia kata bukan kerana tangan kita kotor. Ada. Antaranya mazhab Malik. Dia kata tangan yang Nabi suruh kita jangan celuk tu bukan pasal kotor, tapi pasal apa? Pasal yang tu memang arahan Nabi. Arahan Nabi. Maksudnya kotor ke tak kotor ke, Nabi suruh basuh. Dia pergi kot tu. Dia panggil ta'abbud. Apa sami'na wa ata'na. Macam ni lah. Pasal apa kalau tuan-tuan kentut, tuan-tuan pergi basuh, ambil wuduk, basuh muka, basuh hidung, basuh tangan, basuh kepala. Pasal apa tuan-tuan tak basuh buntut? Kan? Assalamualaikum Ustaz. Pasal apa kentut kena pergi ambil wuduk lain? Kentut tu buntut dia, pergi basuh buntut sudah ha? Adalah juga munasabah pasal angin keluar kot buntut. Ini angin keluar kot buntut tetapi kumuk. Mai kot mana? Kalau tuan-tuan tanya lagu tu, ada 10 PhD pun tak boleh jawab. Pasal benda tu benda apa? Al-asl fil ibadah at-ta'abbud. Asal kepada ibadah, asal kepada arahan, suruhan, perintah, sami'na wa ata'na. Kita tak boleh nak faham tau sebahagian. Pasal apa Nabi suruh macam ni, pasal apa pusing 7 kali, pasal apa sa'i macam ni, pasal apa melontak macam ni, pasal apa rakaat 3, 5, 4. Yang ni kita tak boleh. Melainkan kita dengar dan kita taat. Jadi mazhab Malik kata pasal apa? Pasal apa dia ni? Nabi suruh basuh, hampa basuhlah. Kotor ke tak kotor, tak payahlah tuan-tuan mangkit tengok. Tak ada ni kuning, hijau apa, tak ada kan? Okey mangkit-mangkit ada hijau, kuning, merah. Ni kena basuh. Tak ada. Basuh. Okey? Ada juga kaul, pandangan di sebahagian fuqaha, dia kata apa? Dia kata kita basuh ni kerana syaitan mai pegang tangan kita. Jadi tangan kita bila tidur ni bersentuh dengan tangan syaitan. Jadi bila kita mangkit, ada bekas syaitan tu, kita kena basuh. Seperti tuan-tuan mangkit, selain daripada basuh tangan, Nabi suruh basuh apa lagi? Tuan-tuan mangkit esok pagi, selain daripada basuh tangan, Nabi suruh basuh lubang hidung. Pasal apa basuh lubang hidung? Kerana syaitan tidur dalam lubang hidung. Jangan tuan-tuan pergi duduk korek, tak ada pun. Kan Nabi kata azan. Tuan-tuan, azan lu. Sekali lagi saya habis sikit hadis ni insya-Allah taala. Azan.
Okey. Bismillah. Boleh tak? Jadi tuan-tuan tak boleh nak bincang jugalah. Dia kata sekarang kita dah tak beristijmar dah. Jadi benda-benda macam ni tak timbul. Dia tuan-tuan, illah kenapa Nabi tak bagi kita celuk tu, sebab tu walaupun disebut fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kerana tak tahu di mana tangan dia tidur, itu adalah satu langkah ihtiyat, berhati-hati. Itu disebut oleh An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi kata ini ialah sebagai langkah berhati-hati. Maksudnya kalau tangan kita tak kotor sekalipun, tak jelas najis sekalipun, sebagai ihtiyat, berhati-hati, sebagai langkah berjaga-jaga, kot-kotlah mana kita tahu kita terpegang, tersentuh najis anak kita ke apakah, betternya kita sunatnya kita pi basuh. Agama ni tuan-tuan, dia pembersih. Dia agama ni bersih. Pasal itu kita kalau tuan-tuan kedai, sebab itu saya kata kedai makan ni, kalau dia tak gantung ayat Quran pun tak apa. Kalau dia tak pasang mengaji Quran pun tak apa. Sebab kedai Islam ni bukan kedai yang gantung ayat Quran banyak. Kedai ni Islam pasal apa? Gantung ayat Quran banyak? Tak. Kedai Islam ialah kedai yang bersih. Itu kedai Islam. Sebab itu tuan-tuan, kedai orang Islam, kedai orang Muslim, pertama bersih. Yang kedua jujur. Gantung ayat Quran penuh kedai, tapi jual ikan hok 3-4 hari lepas, perangat 2-3 hari lepas, sampai kita pun balik sakit perut. Ini pun ada. Nampak? Jadi kena hati-hati. So nak bagi tahu dekat tuan-tuan hadirin mukminin, orang Islam ni adab yang paling besar ialah adab bersih. Nabi sebut dalam hadis Muslim, at-tuhur syatrul iman. Bersih, bersuci itu ialah separuh daripada iman. Setengah daripada iman tu, 1/2 iman itu ialah bersuci, bersih. Pasal itu bila kita nak mengaji bab fiqh, kita mula dengan bab yang pertama, at-taharah. Pasal itu orang Islam bila masuk bilik air, dia ada adab dia, ada etika dia, kan? Sebab itu orang yang pergi Mekah dia tahulah ujian. Allahu Akbar. Tuan-tuan, pergi Mekah, umrah ke haji ke samalah. Duduk satu bilik 5-6 orang. Kalau haji mungkin sampai 10 orang. Bilik air satu tu ya, kan? Bilik air satu tu. Semua ni pi nak buat haji ni, pi nak buat rukun Islam yang paling besar, nak melengkapkan. Maksudnya bila dia buat haji tu, lengkaplah rukun Islam dia. Tu yang kata besar haji tu. Dan pi tu semua pi dengan niat ibadah. Tapi tuan-tuan cuba tanya orang pi jemaah haji ni, ya Allah, kita masuk bilik air, dia masuk bilik air, Allah, kita nak duk kena cuci dulu selapis, macam-macam perangai. Yang duk pisah rokok lah bilik air, yang jenis kencing ikut dan tak basuh, ni semua jamaah haji ni. Tapi dari sudut etika kebersihan, Masya Allah. Sebab itu, pasal itu tuan-tuan, orang kata apa, tanda lambang standard masjid tu ialah bilik air. Tuan-tuan nak tahu masjid tu punya sikap, ataupun tuan-tuan nak tahu dia punya grade masjid tu, pi bilik air dia. Bilik air yang saya tak tahu dia paling ni adalah 2-3 masjid yang bagus bilik air dia. Antaranya masjid yang kita boleh puji, Masjid Ulu Pauh, Ali Imran. Masjid tu bagus, bilik air dia bersih macam R&R. Itu kita boleh bagi 5 bintang, kan? Masjid tepi jalan tu. Yang masjid-masjid lain tu saya tak pi lah. Saya pun kalau main masjid ni doa satu ya, janganlah bagi sakit perut kat masjid.
Lepas tu bila kita habaq kat Tok Ziak, bilik air kotor, Tok Ziak jawab pula, bukan masjid ni, masjid-masjid yang terlibat lah. Saya dalam. Yang tu bahagian luar pula. Kita habaq dekat penjaga kawasan, bilik air kotor. Dia tak ada, saya bahagian pokok bunga, bukan bilik air. Tu dia. Sedangkan di dalam masjid tajuk apa? Tajuk taharah. Ni kita pula cerita bab tak boleh celuk ni. Cuba kalau kita pergi masuk bilik air kita, kepala paik pun tak tahu pergi mana. Sampai setengah masjid kepala paik tu kena pergi minta kat Tok Bilal, siapa yang nak guna bilik air, sebelum masuk bilik air mai ambil kepala paik kat saya, sebab kami memang cabut, hanya beri pada bila nak guna. Jadi bila nak guna, Tok Bilal akan bagi kepala paik, api pasang tu guna, lepas tu sekejap lagi cabut mai balik. Sikap kita tak seiring dengan ilmu kita. Amal, ilmu tu okey dah, tapi tak seiring dengan amal kita, kan? Hadirin mukmin. Pasal itu saya pesan kepada siapa-siapa yang nak pergi cari menantu ni, nak buat menantu ni, kan, nak cari bini kat anak dia, kan, selalunya laki lah pergi tengok anak dara. Ada anak dara pergi tengok anak terendah, boleh ajak, kan? Mas'ud Al-Buaya buat, kan? Saya kata kalau tak terkencin pun, ni tak ada lah hadis, tapi petua saya, nak pakai boleh, nak tak mau pakai pun tak apa. Kalau tuan-tuan pergi tengok nak buat menantu, nak pergi menengok lah, tak terkencin pun, tak terberak pun, minta izin nak pergi bilik air. Sembang. Pasal kod depan ni semua berlakon. Ruang tamu dia tukar kausen lain apa semua, air, teh, teko, bau apa semua. Kita minta izin nak pergi bilik air kan. Tuan-tuan masuk bilik air. Kalau bilik air tu tuan-tuan masuk elok, bersih, kan? Keluar mai depan, tanya berapa nak letak. Tapi kalau tuan-tuan masuk bilik air, Masya Allah, keluar balik, tuan-tuan kata nanti kami fikir blank lah. Pengutuk kalau bilik air pun tak boleh nak urus, macam mana dia nak jaga rumah tangga, kan? Pengutuk nak buat bini macam mana, nak buat makan minum macam mana? Pasal tu kita bagi tahu dekat orang yang buat makan-makan ni, kan, kadang-kadang tuan-tuan kita makan-makan, yang ni sotong apa ni, panjang pelik sangat, rambut, kan, janggut dia masuk mai panjang. Kita nak kata janggut aku pun pendek, tapi yang ni panjang, takkan janggut aku. Kita pun ambil tengok janggut kita tak sama. Orang Islam ni dia membersih. Nabi kalau baca dalam hadis, rambutnya sentiasa tersikat berminyak, kan, bajunya walaupun bukan baju mahal tapi bersih, wangi, gigi sentiasa bersugi. Tu Nabi, kan? Nabi, bila orang duduk dekat dia, orang seronok, orang rasa selesa. Jadi kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhirnya, last, habis dah. Isu yang terakhir ialah isu mencelup tangan ke dalam bekas air ni boleh mengubah status air. Kerana tuan-tuan, saya sebut hal ni kerana kita kebanyakannya belajar air ni ada tiga. Satu air yang mutlak, satu lagi air najis, satu lagi air musta'mal. Dan tuan-tuan tahu, walaupun benda ni panjang lah nak bahas, masa terhad. Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, kalaulah bekas itu lebih daripada kullatain, dua kolah. Kalau lebih pada dua kolah, celuk ke, terjun masuk ke apa ke, dia tidak memberi kesan. Kalau lebih pada dua kolah, kan, terjun masuk ke, celuk tangan ke, kejam kepala ke apa ke, kan, kucing terjun keluar balik, kalau lebih pada dua kolah, dia kata tak ada masalah. Tak, air itu kekal. Sebab air banyak pada adatnya tak rosak lah. Tetapi kalau air kurang daripada dua kolah, yang ni jadi isu. Jadi isu bila kita celup dalam air yang kurang daripada dua kolah, air itu boleh bertukar menjadi musta'mal. Sebab itu
Saya tak mau cerita panjang, tajuk ni panjang. Sebab itu di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, walaupun benda ni tak sepakat, siapa yang mengaji dia akan jumpa lah. Siapa yang duk dengar ustaz-ustaz duk baca, mungkin dia jumpa. Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, bila dia nak celup tangan ke dalam bekas air, hendaklah diniatkan tangan itu sebagai cebok, kerana dia ada perbahasan musta'mal tu. Sedangkan mazhab lain, ayak ni ada dua ya. Ayak yang bersih, suci dan menyucikan, satu lagi ayak yang bernajis. Ni panjang lah, bab ayak ni panjang. Tak kira dua kolah ke, dua kok ke, dua koleh ke. Kolah tu kan koleh, kolah tu ukuran. Kullah ukuran. Dua kolah ke, dua apa ke, kalau berubah sifat, habis. Tapi kalau satu cawan pun kalau tak berubah, okey. Dia bukan tengok ukuran, dia tengok sifat ayam. So ini ialah khilaf. Sebab itu bila kita nak celup, ada isu dia di situ. Celup ayak ni ada isu pada status air. Boleh faham? Sebab itu tak boleh celup tak kata wahala, kan? Jadi itulah apa yang boleh kita bincangkan pada hari ini, dan mudah-mudahan tuan-tuan esok dapat menghidupkan satu sunnah. Cuma tuan-tuan dengar satu cerita. Saya petang tadi duk study lah, sebelum nak main ni saya study dulu, duk baca, tengok, dengar. Ada satu cerita menarik tentang hadis ni. Cerita menarik ni kita simpan buah lah. Siapa yang tak dengar ni rugi lah. Nabi kata apa? Ni cerita benar ni. Cerita ni cerita yang benar-benar berlaku. Nabi kata, jangan celup tangan dalam bekas ayak, kerana kamu tak tahu bila kamu tidur tangan tu duduk tang mana. Satu orang tuan-tuan, dia nak peleceh sunnah. Sebab itu saya kata jangan, kita tak buat itu isu lain. Tuan-tuan tak mau simpan janggut, itu hak tuan-tuan. Walaupun ada khilaf di kalangan fuqaha tentang hukum simpan janggut. Tuan-tuan tak mau mengamalkan sunnah, itu tajuk lain. Tidak mengamalkan sunnah tak ada masalah kalau sunnah itu, sebab sunnah ni bukan semua wajib. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Panjang pula kalau nak cerita. Tetapi jangan ada sikap memperlecehkan sunnah. Jangan ada sikap menyindir, mempermainkan, mempersendakan sunnah. Ni apa ni? Janggut apa ni? Jamna pari ke bor ke? Hang tak mau simpan janggut, itu hak hang. Tak ada masalah. Kita pun tak kata apa dekat dia. Tapi janggut ni sunnah Nabi. Nabi suruh simpan. Kan? Jangan main-main dulu depa pemain, depa kata kalau kita kerat tangan apa semua, habislah tangan. Tak ada siapa nak buat kerja. Kalau semua ketua batu duk baling orang rejam, batu mana nak buat jalan? Janganlah cakap benda-benda macam ni. Ni kalau hampa semua sunnah. Awak naik kereta, naiklah unta. Ini mempelecehkan sunnah. Ini menghina sunnah. Ini mempermainkan sunnah. Ada pula orang kempen ajak ikut Nabi, suruh beramal dengan sunnah Nabi, kempen buat apa yang Nabi buat, dia boleh pemain pula. Sunnah awak tak makan roti, sunnah apa ni? Sebab itu tak beramal satu bab. Tuan-tuan, ada satu orang laki-laki, dia kata apa? Alah, aku tahulah tangan aku duduk tang mana. Tu dia sembang sombong. Tuan-tuan, satu hari ni cerita lain lah, cerita Nabi. Satu hari Nabi suruh satu orang laki-laki makan dengan tangan kanan, dia makan dengan tangan kiri. Nabi kata tangan kanan. Dia kata aku tak mau, aku tak boleh. Tangan kanan dia tak ada apa pun, sombong, megah, belagak, takabur, riak. Nabi kata tangan kanan. Tak mau, tak boleh. Makanlah tangan kanan. 3 kali Nabi tegur. Dia tak mau. Nabi kata lastata'ta, aku doa ke Allah Ta'ala tangan hang lumpuh. Sejak daripada hari itu tangan kanan dia lumpuh terus. Ya memang tuan. Sunnah ni besar, perbuatan Nabi.
Kawan ni tuan-tuan dia kata apa? Dia kata aku tahulah tangan aku duduk tak mana. Tuan-tuan tahu tak dalam riwayat tu sebut apa? Esok dia mangkit, tangan dia setengah duduk dalam lubang punggung dia. Esok dia mangkit, tangan dia setengah duduk dalam lubang punggung. Jangan main-main. Cerita tersebut ada disebut berhubung dengan mempermainkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, kalau kita tak mau nak beramal dengan satu-satu sunnah, kita tengok ada orang mengamalkan satu-satu sunnah, kita jangan mempersendakan. Kerana ini bukan benda kecil. Perbuatan Nabi ni, kan? Perkataan Nabi. Kalau kita main-main tuan-tuan, kita memperlekeh dan memperhina satu perbuatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan sekurang-kurangnya kita boleh bangkit esok menghidupkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita nampak kecil, kita nampak ringan, tetapi sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.